Yang kena bayar rakyat yang akan datang. Dan ini yang bahaya sekiranya pemimpin macam Pak Lah bersikap tidak bertanggungjawab, mementingkan populariti pada waktu hari ini yang menjadi mangsanya orang ramai yang akan datang. Dan mungkin pada waktu itu dia senang, dia kata zaman saya segala murah, zaman saya boleh buat macam ni. Tetapi sebenarnya itu adalah langkah yang tidak bertanggungjawab. Tapi jadi soalnya sekarang ialah mana lebih penting, populariti ataupun kebertanggungjawatan. Dan saya fikir kebertanggungjawatan itulah yang lebih penting bagi sesebuah kerajaan yang seperti buffer kepada rakyat dalam negara ini. Dan dalam daripada kedudukan masyarakat kita sekarang inilah, mungkin timing kerajaan menaikkan harga minyak itu menimbulkan kegelisahan sebenarnya di kalangan rakyat. Apatah lagi pada ketika yang sama juga harga barang-barang lain juga turut naik. Mereka menghadapi masalah kenaikan harga beras misalnya, gula pada satu ketika, tepung dah tak ada di market pada satu ketika. Jadi mungkin ini semua menjadi faktor-faktor yang menggelisahkan perasaan rakyat ketika ini. Dan apabila harga minyak dinaikkan pada ketika ini, mungkin itu yang rakyat merasakan bahawa seolah-olah kerajaan tak ada belas kasihan kepada mereka. Barangkali inilah pandangan masyarakat secara umum yang sudah tidak boleh berfikir secara rasional tetapi lebih kepada emosional. Komenlah. Itu bezanya antara masalah dengan krisis. Masalah ni bendanya satu masalah, tetapi kalau masalah bertimpa-timpa dan saling berkaitan, itu dikatakan kita masuk pada zaman krisis. Dan krisis ini bukan berlaku di negara kita sahaja. Ini kita kena faham, ia adalah masalah krisis dunia. Kenapa harga barang mahal? Kerana barang mahal dikaitan dengan makanan misalnya. Makanan mahal kerana satunya makanan yang dikeluarkan berkurangan, sedangkan permintaan bertambah. Rakyat penduduk dunia bertambah, pengeluaran sedikit. Kenapa sedikit? Ia ada kaitan, satu cuaca, yang keduanya kos mengeluarkan makanan. Kos mengeluarkan makanan tinggi kerana sebahagian daripada baja misalnya, ataupun racun yang dibuat daripada bahan-bahan kimia yang ada kaitan dengan soal minyak. Tingginya harga minyak, kos baja naik, kos untuk racun tumbuhan dan sebagainya naik. Kemudiannya dikaitkan juga dengan apabila minyak naik, ada perlumbaan, orang menggunakan tanah, bukan saja untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengisi perut, tetapi sekarang ni tanah digunakan untuk membuat biofuel, bahan api berdasarkan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan bukan untuk mengisi perut, untuk mengisi tangki kereta. Sekarang ni sudah menjadi satu sektor yang besar. Misalnya di Amerika Syarikat, ada subsidi sebagainya diberikan juga kepada orang yang menanam jagung. Jagung itu digunakan untuk menjadi bahan api pilihan kepada minyak yang ada sekarang. Jadi dahlah harga baja naik, harga racun yang berkaitan dengan tanaman naik, kerana cuaca menyebabkan banyak tumbuhan ataupun tanaman tidak begitu menjadi, dan sebahagian daripada tanaman itu digalakkan juga untuk digunakan sebagai bahan api. Jadi ini masalah yang saling bertimpa-timpa, yang menyebabkan dahlah minyak naik, nak mengeluarkan makanan pun jadi naik. Ini masalah dunia keseluruhannya. Ia menimbulkan kesengsaraan, kemiskinan kepada rakyat seluruh dunia. Kita sepatut bersyukur kerana dalam rancangan Malaysia yang ke-9 yang lepas, sejak tahun 2004, mungkin ada orang mengasakan bahawa tekanan kepimpinan sekarang pada pembangunan pertanian, pertanian asas tani lah, apa sebagainya, yang dikaitkan pertanian itu sebagai perniagaan, dianggap sebagai satu perkara yang orang tak nampak, kerana orang melihat bahawa sebuah Perdana Menteri nampak mana bangunan tingginya, mana lebuh rayanya, mana projek meganya, tapi pertanian mengambil masa yang lama, sebab tanah, nak proses tanah. Tetapi ia melibatkan soal perubahan